Semasa zaman Nabi SAW, ketika keadaan menjadi terlalu sukar, sangat sukar di Mekah, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan beliau SAW untuk membuatkan hijrah. Rumahnya mula dikepung dan beliau SAW dapat melarikan diri tanpa mereka melihatnya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka buta di mana mereka tak dapat melihatnya. Beliau SAW terus berjalan melepasi mereka semua. Dan beliau SAW pergi bersama sahabatnya, best friendnya, khalilnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan pada waktu pagi itu, ketika mereka menyedari Nabi SAW telah hilang, sebenarnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang berada di atas katil Rasulullah SAW menyamar. Dan by the way, dia berkata itu adalah salah satu tidur yang paling hebat dia pernah rasa dalam hidupnya. Lepas tu, mereka menghantar orang untuk mengejar mereka. Dan ada seorang lelaki khususnya yang mereka upah, yang terbaik dari mereka yang melakukan kerja itu. Penjejak, seorang tracker. Dan namanya Suraka bin Malik. Dia ni yang terbaik di antara mereka. Dia ni dapat mengesan apa saja pun. Jadi dia berkata, saya mesti akan jumpa dia ni. Tak ada masalah, saya mesti jumpa punya. Okey, Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan ke Madinah dan mereka dapat mendengar larian kuda Suraka bin Malik sedang mengejar mereka. Oleh itu mereka bersembunyi di sebuah gua kecil di lereng bukit dekat-dekat dengan Mekah. Mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gua yang hanya cukup besar untuk dua orang dan ia taklah tersembunyi sangat pun. Sekiranya kamu cek betul-betul, kamu boleh nampak ada orang dalam gua itu. Tapi tempat itu je yang mereka dapat cari untuk bersembunyi ketika itu. Dan ketika Suraka datang, dan Nabi SAW membuat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kuda Suraka jatuh ke dalam pasir. Kaki kuda mula tenggelam ke dalam pasir dan tersekat. Dan Suraka menyedari apa yang berlaku. Oleh itu dia memanggil kepada Muhammad SAW. Wahai Muhammad SAW, buatlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melepaskan kuda aku dan aku tidak akan kejar kamu lagi. Aku akan berhenti mengejar. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lepaskannya. Tapi Suraka pula melanggar kata-katanya. Dia mula kejar lagi. Jadi beliau SAW membuat doa lagi. Dan kuda dia tenggelam dalam pasir lagi. Dan benda ni berlaku beberapa kali, beberapa round. Dan akhirnya Suraka berkata, okeylah, tengok ni. Tolong buatkan saja doa untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan aku dari ini. Aku akan pergi dari sini dan aku juga akan sesatkan jalan mereka yang lain. Sesiapa yang lain yang sedang kejar kamu ni. Sekarang, Nabi SAW memanggil Suraka dan mengatakan sesuatu. Dia SAW memanggil Suraka. Suraka mula berfikir bahawa laki ni macam sudah hilang akal kot. Laki ni sudah tak terkawal. Beliau SAW berkata kepada Suraka, wahai Suraka, bagaimanakah keadaan kamu pada hari tersebut apabila gelang Kisrah dipersembahkan kepada kamu sebagai harta rampasan perang oleh orang-orang yang beriman? Suraka mula menggelengkan kepalanya dan mula garuk kepalanya. Dia berfikir apa yang dia cakap ni? Laki ni sembunyi dalam gua. Semua orang sedang mencarinya untuk membunuhnya dan dia tak ada apa-apa sokongan pun. Dia tak mempunyai apa-apa langsung dan dia duduk di sini bagi tahu saya bahawa saya akan diberi gelang milik salah satu raja yang terhebat di dunia, milik kerajaan terhebat yang diketahui dunia. Laki ni mesti dah jadi gila kot. Ini adalah ketika Suraka mula berfikir. Dia fikir bahawa orang ini, Rasulullah SAW, dah jadi gila. Dan tidak tahu dan tidak faham apa yang sedang berlaku.